chapter 2, first order differential equation. Upon completion of this chapter, students should be able to identify the types of first order differential equation, define the methods of solving first order differential equation. Okay, we have separable variables ataupun separable equation, homogeneous equation, linear equation, and exact equation. So introduction. A first order differential equation is an equation dy over dx equal fxy, in which fxy is a function of two variables defined on a region in the xy plane. So the equation is of first order because it involves only the first derivative dy dx. Okay, ingat lagi general form untuk first order dy over dx equal fxy. And then fxy is a function of two variables. Okay, fxy is a function of two variables defined on a region in the xy plane. So bila kita masuk first order, you akan jumpa derivative first order je lah. Dia tak akan ada yang second order dalam first order lah. Okay, so example. Okay, dy over dx equal x square plus y square. Okay, this one is the fxy. Function of two variables. Okay, defined on a region in the xy plane. And then we have dy over dx equal e power of xy over x square. Okay, in bracket x plus y. Okay, so these are the example of first order differential equation. Okay, this one is we concentrate on first order ordinary differential equation. This one ordinary differential equation. Okay. Four types of first order differential equation. Separable equation, homogeneous equation, linear equation, and exact equation. Okay. So ada 4 jenis. Okay. 4 types of first order differential equation. Separable equation, homogeneous equation, linear equation, exact equation. So for today we cover on separable equation and homogeneous equation. Okay. So separable equation. Okay. How to identify the first order differential equation dy over dx equal fxy. Okay. Kata dia bagi function ni, function first order. And then suppose kat sini fxy equal ux vy. Nampak? Sekejap. Boleh dengar saya tak? Boleh dengar saya? Right. Tadi sampai mana? Okay. So how to identify separable equation? So the first order differential equation dy over dx equal fxy. And then suppose fxy ni, okay, dia sama equal ux vy. Okay. Maknanya u dalam function x, v dalam function y. And then you akan dapat dy over dx. Ni gantikan balik fxy dengan ux vy. So kat sini, the equation is called separable equation if it can be written as, daripada sini you kena separate lah. Sebutan y dengan y, sebutan x dengan x. So kat sini vy you boleh letak dia di sebelah kiri, bawa kat bawah. Jadi 1 over vy dy, kemudian equal dx naik ke atas sebelah kanan, ux dx. Masa you nak separate ni, you tak boleh letak dy ni kat bawah sebelah kanan ni. Tak boleh. Jadi y dia dx, dia berada di atas. Okay. So yang you kena pindahkan yang ni, ux vy. So vy ni you pindahkan dekat sebelah kiri ni. Jadi 1 over v dy. Dan dx ni you kena naikkan dia. Dia jadi ux dx.
Bila nak separate, dy dan juga dx tak boleh berada di sebelah bawah untuk kita selesaikan yang seterusnya. Jadi dia mesti dalam keadaan dy ke atas, dx pun ke atas. Okay, now kalau you tengok equation ni dah boleh separate. Okay, so bila dia boleh separate, kita kata dia adalah separable equation. So kita boleh solve pakai separable equation kita boleh solve pakai method of separable equation. So method for solving separable equation, first kali you kena separate variables tadi dah separate, okay. And then second, integrate both sides. Lepas you dah separate, you kena integrate both sides. Integrate both sides. Okay, kemudian you solve the integration lah. Yang ni katakan 1/vy, you dapat v besar, vy besar. Okay, then equal, kemudian integrate ux, you dapat ux kat sini. Then sebab dia adalah definite integral, so you kena plus c kat sini. So untuk integration ni, you tak perlu letak di sebelah kiri ni plus c. Tak perlu. Just letak di sebelah kanan saja. Sebab kalau you letak c di sebelah kiri pun, nanti kiri bawa ke kanan dia akan jadi satu constant juga. Jadi kita just ignore yang sebelah kiri, just yang sebelah kanan tu tambahkan constant dia kat hujung. Okay. Ni kalau soalan just bagi differential equation sahaja. If soalan, if question given condition, okay, whether initial condition or boundary condition, okay. So maknanya kat situ you have to find, okay, use initial condition if given to find the value of the constant c. Constant c kat sini lah. Maknanya dia suruh cari constant kat dalam tu. Kalau dia just bagi differential equation, maknanya you just cari general solution. Remember that general solution, okay, is a solution that contain arbitrary constant. Okay, tapi if the question give the initial condition or boundary condition, so you have to find the value of the constant, and then the finally solution, you've got the particular solution, where the solution with the value of the constant. Okay, do you understand? Do you have any questions? So ada soalan nak tanya? Boleh ikut? No, okay. Boleh, right. Okay, now we see the example. Let's say example 1, find the general solution of the following differential equation. Find the general solution of the following differential equation. Remember that general solution, so solution with arbitrary constant. So kalau you tengok, mesti soalan ni just bagi differential equation sahaja. That's why dia kata find the general solution. Okay. Kalau dia kata find the particular solution, mesti kat sini ada differential equation, kemudian ada condition kat sini. So maknanya bila sebut particular solution, dia mesti dengan constant tu kita cari nilai lah. Okay. Now just general solution, so dia just given the differential equation. So okay, boleh sekejap sebab saya punya ni dah habis bateri. Wait sekejap. Stop video.
Ni kena dulu. Apakah kita pakai kanan? Yelah, kena ni kena dia. Tak boleh. Dia jemput. Kena. Betul. Bagi mama je. Bagi mama, sekejap. Sekejap. Mama dah tutup dah kan? Oh, belakang kena ni sekejap. Terima kasih. Ni. Okey, boleh dengar suara saya? Boleh dengar tak? Okey. So, tengok example kat sini. Okay, example. Example, find the general solution of the following differential equation. So, here dy over dx, okay, minus xy equal x. Okay, so kat sini, okay, so you have to separate the equation lah. Sebutan x dengan sebutan x, sebutan y dengan sebutan y. So solution dia kat sini. So macam mana you nak nak separate dia? You kena pindahkan dululah. Minus xy ni pindah kat sebelah kanan. So you ada x tambah xy. Kemudian kat sini you tak boleh nak simply nak separate dia. Jadi tengok kat sini you boleh buat factorize. So factorizekan dulu sebutan x dan juga sebutan y. So kat sini you factorize dapat x kemudian in bracket 1 plus y. So kalau you tengok kat sini baru dia dalam keadaan dalam keadaan multiply kan. So maknanya kita boleh bawa ke bawah dan boleh bawa ke bawah ataupun yang ni kita nak naikkan. Okay. Nah kat sini kalau kita separatekan dia. Okay. 1 over y kita boleh letak dia kat bawah. Kita akan letak dia kat bawah. Kemudian dx kita naikkan dia ke atas. So kita ada ni dy over 1 over plus y. Kemudian kat sini kita ada equal x dx. So now kalau kita tengok kat sini dah separate dah. Dia dah separate dah. So once dah separate, kita boleh solvekan dia. Kita akan integrate both side. Lepas separate, kita akan integrate both side. So integrate both side. Now this one you integrate 1 over 1 plus y. You akan dapat ln 1 plus y. Kemudian equal this one. You differentiate dia, you dapat x square over 2. Kemudian plus c. Kat sini kena plus c. Salah satu saja saya kata tadi. So kat sini tak perlu buat dekat sebelah kanan sahaja. Okay. Kemudian kita nak answer dia. Okay, kita tak nak dia, kita nak dalam sebutan tadi general solution. So sebaik-baiknya kita kena letak dia sampai dapat y lah. Okay, so kita nak dia sampai dapat y, general solution y dia. Okay, so kat sini macam mana kita nak hilangkan ln ni. So kita boleh naikkan eksponen kat sini lah, kat sebelah kanan. Okay, now kat sini kita akan jadi 1 plus y, this one ln, kita naikkan kat sini eksponen dia. Jadi eksponen x square over 2 plus dengan c. So kat sini, you nampak yang ni e kuasa x square 2 plus c ni. Kita boleh pecahkan dia jadi e kuasa x square
over 2 kemudian times EC. So EC ni adalah constant. Okay, EC adalah constant. So kita boleh assume dia as a A. Now kita dah ada 1 plus Y equal E power of X square over 2A. Now kita nak Y as a tajuk kan. Nak ungkapkan Y as a general solution. Jadi jadi Y ni you bawa ke sebelah kanan. Jadi ada Y equal A E X square over 2 minus 1. Okay. That's all. So any questions? Ada soalan tak nak tanya? Ada soalan nak tanya? Do you have any question for this example? Ada tak? Tak ada. Okay, next. Tengok second example. Okay, we have dy over dx equal e power of x plus y. And then we want to split ataupun separatekan dia lah. So kat sini kalau daripada sini, okay, saya copy kejap. Okay. Yang ni boleh juga ditulis sebagai, kat sini boleh juga ditulis sebagai, ni kan kuasa dia positif kan. So sama juga dengan kuasa positif. So kita boleh buat dia dalam bentuk multiplication lah. So kita ada yang ni e power of x plus y sama juga dengan ey times ex times ey. Okay. So kat sini baru kita separatekan dia. So ey kita nak separate dia sebelah kiri. Okay, kemudian dx ni kita naikkan dia sebelah kanan. So ey kalau dia duduk kat bawah jadi 1 over ey lah. Tapi kalau kita nak naik dia duduk atas dia jadi e power of minus y dy. Dan equal ni ex dx. Okay, we just separate the variables. Now we have to integrate both sides. This way you integrate e minus y dy, you dapat minus e minus y. Then equal this one ex plus c. Okay. So kat sini you boleh simplify kan betul dia dapat ex. Okay. Ex ni ey ni bawa sebelah kanan, so you dapat yang ni C ni dapat negatif. So you rearrange dia punya kedudukan je lah. Rearrange the position. Okay. Then you ada ex plus ey equal minus C. Yang ni kan pindahkan dapat minus C. So minus C is a constant, so we can assume as a A. So now we have ex plus e minus y equal A. So kalau dalam solution macam ni, it's quite difficult to to rearrange y as a title kan. Kita nak jadikan y tu sahaja tu kalau agak sukar just kekalkan macam ni je lah. Okay. Kalau tidak you tinggal macam ni pun tak apa. Dia punya final answer. Okay. Tapi kalau katalah bila you solve, you boleh ungkapkan y sebagai tajuk, selagi dia boleh ungkapkan y sebagai tajuk, you ungkap lah. Tapi kalau dia dah macam ni agak sukar, just tinggal saja. Just tinggal saja. Excuse me. Just tinggal saja. Okay. Ada soalan nak tanya? Ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Okay. So kalau ada next. Okay. Solve the inertial value problems. Okay. Ingat lagi apa tu inertial value problems? Okay. Mesti ada differential equation kemudian condition. Tapi bila dia kata inertial condition, this one is inertial, dia kata inertial value problem, so it refer to the inertial condition. So this one final answer bukannya general solution, tapi adalah particular solution sebab constant dia kita kena cari ni nilai. Okay. So let's hit it as example. So solution. So this one, okay, you have first kita kena tengok dia punya equation dia dulu lah, differential equation dia ni.
So kita separatekan dia punya equation dulu. Jadi kat sini, yang ni kena pindahkan. Ni banyak dah sikit ni. Ni kalau copy. Kalau kat sini, maksudnya daripada sini, dia pindahkan kedudukan dia. Ini dapat sama juga dengan kosong. Saya dapat ni. Okay. Boleh kot? Daripada sini, kita pindahkan ni. Sebelah kanan. So, yang ada x dy over dx. Kemudian equal 1 plus y. Okay, 1 plus y. Ni kalau tak nak letak apa dia punya bracket pun tak apa, nak letak boleh, tak letak pun boleh. Tapi masa nak bawa ni kena bawa sekaligus lah dekat sini. Okay, saya biarkan untuk senang nampak. Jadi yang ni kita separate, one number y letak kat bawah, kemudian x ni kena turun di bawah ni, sebelah kanan, kemudian dx naik ke atas. Okay, now you tengok you dah separate kan variables y dan juga x. Lepas dah separate, kita kena integrate both side. This one kita integrate both side. This one kita integrate 1 over 1 plus y. Kita dapat ln 1 plus y. And then this one kita dapat ln x plus c. Okay. So kita nak kita rearrange dia punya position. Dan ln x ni kita bawa dia sebelah kiri. So kalau dibawa dia sebelah kiri, maknanya kita kena jadikan dia tolak. Okay, kemudian sama dengan C. Now this one kita combine dia, ln dia ni kita combine. So dia sini tolak, so dia jadi bagi. Jadi ln 1 plus y over x equals C. Okay. Now kita nak hilangkan ln, jadi kita nak ungkapkan y as a, dia punya ni. Ungkapkan y, dia punya, jawapan dan sebutan y. Jadi kat sini dia jadi 1 plus y equal x. Kemudian ln ni naik kat sini dia jadi EC. So, e power of c adalah constant. So, kita boleh assume as a. So, jadi 1 plus y over x equal a. So, kat sini rearrange. Okay, you jadikan y as a tajuk, as title. So, y, this one, ini ax naik ke atas. So, then jadikan y equal ax minus 1. This one is general solution. Okay. Kalau siapa jawab sampai kat sini saja, boleh tapi tak dapat markah penuh lah. Kalau markah penuh selepas kita dah cari constant dia ni. Okay. Nah kita ada lagi. Find A where x equal 1, y equal 3. This one condition yang dibagi. Ni maksudnya x equal 1, y equal 3. So ganti dalam function ni. Ganti dalam x equal 1, y equal 3. So dia dapat 3. So jadi A dia adalah 4. This one. So ganti balik A ni dalam function general dia ni. So, you dapat particular solution. Jadi, y equal 4x minus 1. Okay, that's all. So, any question? Nak tanya? Ada tak? Boleh ikut? Okay. So, kalau boleh ikut, tengok exercise ni. Okay, boleh buat exercise ni. Ada kat sini ada 3 exercise. Okay, so buat exercise ni dulu, kejap kita bincang. So, sekarang 10.32, saya bagi masa 15 minit untuk you solvekan ni. Okay? Saya bagi masa 15 minit untuk solvekan ni. Kejap lagi kita bincang 10.45. Boleh? Boleh? Alright. Okay. So, buat dululah. Buat dulu. Nanti 10.45 kita jumpa balik. Sebelum tu ada siapa nak tanya soalan ke? Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Tak ada, madam. Okay. Tak ada, good. Boleh buat dululah.
Ya, maaf, maaf.
Halo, Assalamualaikum. Boleh dengar saya? Boleh dengar saya tak? Boleh. Okey. Okay, so kita sambung. Dah siap? Dah buat? Dah buat ni? Masing-masing dah buat jawapan masing-masing? Dapat tak final answer dia ni? Untuk soalan nombor 1 dapat tak? Jawapan apa? Jawapan dia ni dapat tak? Okay. So maknanya kat sini apa perlu you buat? Okay. So pindahkan apa yang cos ni ke sebelah kanan. Sekejap ya. Okay. So maknanya daripada soalan ni, so kita pindahkan cos x sin y sebelah kanan. So kita dapat negatif kat sebelah kanan. Okay, kemudian kita pisah, kita separatekan dia. So kita separatekan dia yang apa? Kalau tengok kat sini ada sin x cos y, kemudian kat sini ada cos x sin y. Okay, jadi kita boleh separatekan. Kita akan dapat kat sini. So kita kekalkan sebelah kiri adalah dy. So kat sini kita ada cos y. So sin y kat sini bawa kat bawah ni. So kita ada cos y over sin y. Okay, so sin dia turun bawah. So kat sini kita ada dy. Now kat sini negatif cos x sin y. So biasanya kita negatif ni kita tak letak sebelah kiri. Kita kekalkan dia duduk sebelah kanan. Jadi sin y tadi kita dah pindahkan. Okay, so kita ada cos x dan sin x kat sini. Dan naikkan dx ke atas. Okay. Sekarang dia dah separate kedua-dua belah bahagian. Okay, next step adalah kita integrate both side. Okay, so kita nak integrate both side. Sebab apa kita integrate both side. Okay, kat sini integrate sin y, kita akan dapat cos y. So kita ada ln sin y kat sini. Ln sin y. Ln sin y. Dan sama juga dengan this. So kat sini kita, yang ni differentiate sin dapat cos juga. So kita dapat negatif ln sin x. Okay, ln sin x. Dia pluskan dengan c. Okay, kat sini pindahkan sebutan ln ni ke sebelah kiri. Okay. Bila you pindahkan ln sebelah kiri, kat sini akan jadi sama juga dengan, so kat sini negatif bawa kat sebelah kiri jadi positif. Okay. Kemudian this one dia combinekan ln. Kemudian ni adalah darab. Okay, so kita combine. Sebab ditambah, so bila kita combine, kita akan jadi darab. So kita ada sin y, sin x. Sin y, sin x. Dan sama juga dengan c. So kat sini, kita ungkapkan sin x ni sebagai tajuk. Okay, dan kita naikkan ln ni kat sini akan jadi EC. Okay, eksponen C. Okay, eksponen C. Okay, eksponen C adalah constant. So kita boleh assume dia sebagai A. Sebab dia constant, so kita boleh assume dia sama juga dengan A.
kat sini sama juga dengan A. Okay. Di mana kalau tengok kat sini, kalau kita ambil ni, where A sini adalah constant jadi kita boleh assume dia sebagai A. Okay, semua dapat jawab macam ni ke? Okay, jalan kerja mesti macam ni. Ni semua ada markah. Okay. First sekali, susun dulu dia punya ni dalam keadaan UV lah untuk senang kita separatekan dia. Kemudian kita separatekan dia, habis separate, integrate, dan solvekan integration tu. Okay. So, ungkapkan dalam sebutan yang termudah lah. Okay. Okay, ada soalan nak tanya? Untuk soalan 1. Boleh? Okay. Next, soalan 2. Okay. So, ini pun sama, susunkan dulu susunan dia. Okay. Kita nak susun dia. Kat sini akan jadi negatif. Kat sini akan jadi negatif. Okay. Sini positif, bawa kat sebelah kanan jadi negatif. Kemudian kita boleh susun lah balik. Boleh susun dia punya ni. Okay. So kita tengok ni, Y ni kita pindah kat sebelah, kita akan dapat Y negatif 1 lah. Kalau kat sini, negatif 2 sorry. Copy, so kita dapat Y minus 2. Y minus 2 dy. Dan sama juga dengan yang ni. Dx bawa kat sebelah. Kita dapat apa? This one bawa kat sebelah, kita dapat minus x. And then ex kat sini. So e. Okay, e power of x ni. So dx. Okay. So kat sini ada soalan tak nak tanya? Yang ni pindahkan dia duduk kat bawah. Kalau saya naikkan dia, dia akan jadi kat sini negatif. Okay. Okay, so kat sini nak kena pakai apa? So kat sini apa perlu buat? Kena pakai apa? Saya nak solve dia. Kat sini macam mana nak solve integration dia? Saya nak integrate dia pakai apa? So kat sini integrate pakai apa? So kita dah integrate dia. Ni nak pakai method apa ni kat sini? Method apa? Kat sini you integrate pakai method apa? Yang sebelah kanan. Pakai method apa? Ni ada orang ke tak ada orang ni? Boleh bagi respon. Pakai apa? Dapat tak macam ni? Boleh bagi respon. Yang ni nak selesai pakai cara apa ni? Integrate y minus 2 dy. Pakai apa? Sebelum tu, boleh hantar jawapan awak dalam ni saya tengok. Dalam WhatsApp. So pakai apa?
Kat sini pakai apa? Ni saya tanya ni, pakai apa kat sini? Ni nak solve pakai apa? Dan yang ni nak solve pakai apa? Kat sini integrate y minus 2 dy ni pakai apa? Boleh respon? Ni pakai apa ni? Jadi kat sini tambah 1 jadi negatif 1. So maknanya y negatif 1 so kat sini you akan dapat kat sini tambah 1. So dia jadi negatif 1 dengan negatif 1. Okay, so sama juga dengan so kat sini pakai apa? Kita ada integrate tolak x e power of x dx. Yang ni pakai apa? Boleh simply direct ke? Apa techniques of integration yang kita ada? Yes, pakai by part. Okay, pakai by parts. So kat sini nak pakai by parts boleh, tabular method pun boleh. Okay. Kalau kat sini agak susah nak selesai kat sini, so kita buat dia kat tempat lain lah. Untuk nanti baru kita masukkan kat sini. So edit, copy. Okay, so kat sini ingat lagi macam mana nak selesai, pakai by part. Ataupun kita pakai tabular method pun boleh. Okay, so kalau tabular method, saya nak buat table dia, sekejap. Tak apalah. Buat ni pun boleh. So, U sama juga dengan itulah you ambil kat sini minus X. Okay. Kemudian, du sama juga dengan negatif dx. Okay, negatif dx. So, kat sini, negatif dx. Okay. Kemudian, di sebelah dia, okay, dia gantikan v prime, okay, v prime. Kat sini ada v prime sama juga dengan e power of minus x. Kemudian kita nak dapatkan dekat sini v. Okay, so nak dapatkan dekat sini v. Jadi v sama juga dengan kat sini integrate. Okay. Daripada sini u sama juga dengan minus x, kita differentiate this one, kita differentiate. Kita dapat du over dx sama dengan negatif 1. So kita boleh terus naikkan dia sebagai dx. Yang ni kalau bagi yang tak nampak, kita nak cari du sama dengan negatif dx kat sini. Ni kalau siapa yang tak nampak, asal-asal dia jadi macam ni. Du dx. Okay. Du dx. Kat sini dia jadi macam ni. Okay. Okay. Kemudian kita boleh assume terus dia jadi du. Naikkan ni kita akan dapat du juga dengan negatif dx. Now kat sini v prime sama dengan e power of minus x. Dan kita nak v, maksudnya kita kena integrate. So integrate dia kita akan dapat e power of minus x over minus 1. Tapi kita terus letak negatif kat sini lah. E negatif ex ni.
Okay. Kemudian next, okay, masukkan dalam rumus, okay, UV tolak integrate UV tolak kemiran V du. Okay. So, du. Okay, so UV, ambil kat sini, U dengan V ni. Negatif jadi positif. So, you ada X, okay, X eksponen EX, kemudian tolak, okay, tolak. Apa tu? Integrate, okay, dan integrate V. V apa kat sini? Minus dengan minus ni dapat positif. So, kat sini boleh tulis jadi positif. Saya ada V kat sini. Okay. Kemudian du dia, du sama juga dengan negatif balik. Kat sini ada du dia adalah negatif. Negatif dengan positif jadi kat sini negatif. Okay, kat sini kena letak dx. Apa? Dx. Du dia adalah negatif dx. Okay. So yang ni bila kita selesaikan dia, okay, so kita akan dapat okay, sama juga dengan kita ada saya pilih sini. Saya buat sini lah. Okay, so sama juga dengan okay, yang ni okay, ni copy. So ni okay, yang ni belum selesai lagi. So nak selesaikan dia, yang ni e power of minus x. Kemudian bahagian yang negatif kat sini akan jadi positif. Dan kita ada dx kat sini. Kita akan dapat ni. So yang ni, yang you dapat ni, okay, kita copy. Ambil letak sini balik. Okay. Remember kat sini dia kita integrate ni kan. So kita kena pluskan dia dengan C. Plus dengan C. Ni pun sama ada plus C ni. Maksudnya kat sini tadi tempat dia integrate kita plus C lah. Tambah C. Okay. So, kemudian kat sini kita solvekan dia. Yang ni kalau kita apa? Kita factorkan dia, kita akan dapat x tambah 1 lah kat sini. Kita dapat x tambah 1. Kemudian kat sini satu y negatif 1 ni kalau kita nak apa tu? Nak turunkan dia, kita akan dapat 1 over y. Kat sini kita akan dapat 1 over y. Then equal. Okay. Kemudian kat sini dia ni negatif kan, naik ke atas. Ni naik ke atas, kat sini akan jadi negatif. So, kita ada negatif. Dan kita ada x plus 1. Okay, kat sini kita ada e power of minus x ni. Kemudian plus dengan negatif c. Negatif c. So, negatif c adalah constant. Okay? Yang ni maksudnya darab dengan atas semua ni. So, negatif c adalah constant. So, kita boleh assume dia sama juga dengan a. Okay? Bila kita assume dia sama juga dengan A, copy. Okay. Jadi kat sini kita boleh kata, kita assume dia sebagai A. Di mana kat sini, sekejap buat type sikit. Okay, kita ada kat sini, kita assumekan A sama juga dengan minus C. A sama juga dengan minus C. Okay. Okay. Ada soalan nak tanya? Boleh? Ada soalan tak nak tanya untuk soalan yang kedua ni?
Boleh ke tak? Ada soalan? Tak ada. So tak ada, tengok lagi satu example. Okay, kalau dia bagi dalam bentuk IVP, Initial Value Problems. Okay, so kat sini, ni sama tak dia yang atas tadi? Lain sikit. Sama yang atas ni tak? Tak ada. Alright, so kat sini, dan nak solvekan dia, kena buat satu-satu lah. Copy. Okay, so kat sini, pindahkan dia. Okay, kat sini ada 1/y. Okay. So, bila you pindahkan dia, you akan ada kat sini, dx dah tak ada. Dx bawa kat sebelah. So, kat sini, ini, copy. Sekejap. Ctrl V. So, kat sini 1. Kat sini dy. Okay, so ni dah tak ada. So, dia jadi sin x dx. Okay. Ni step dia yang pertama. Kemudian, okay. So, dia dah separatekan dia. Daripada sini, kita dah separatekan dia macam ni. Next adalah integrate both side. Integrate both side. So, integrate both side. Okay. So, integrate ni. Okay, macam mana nak integrate dia? Boleh tak? Boleh buat, ni nak integrate, boleh direct integrate ke? This one. This one boleh direct. This one boleh direct integrate tak? Kena pakai apa ni? Ni kita pakai apa? Dan ni kita tak boleh pakai substitution, sebab kalau kita pakai substitution, you differentiate yang bawah. Ni 1 dapat kosong, kat sini differentiate dapat tolak 2y. Tak, atas ni 1. Jadi dia tak valid untuk substitution. So kita nak pakai apa? Untuk solvekan ni, pakai apa? Pakai apa? Pakai apa? In tu apa? Pakai apa? Ln? Apa tu? Pakai ln? Tak boleh. Ln tak boleh. Kalau ln, macam mana dapat ln sebenarnya? Tahu tak macam dia dapat ln? Okey, saya tunjukkan. Takut buat takut tak nampak. Kat sini contoh kat sini. Macam mana dia jadi ln? Sebab ini differentiate bawah. Differentiate x, differentiate 1 dapat kosong. Differentiate y dapat 1. So yes, dia ada. Apa asal ln tu dapat kat mana sebenarnya? Okey, saya tunjukkan lagi sekali. Macam mana dapat ln ni. Okey, copy. Dia bukan yang simply bila kita nampak tu terus jadi ln, tak boleh. Dia ada method dia sendiri. Kat sini kita pakai apa? Basic dia adalah substitution. So kita jadikan u sama juga dengan 1 tambah y. Okey, 1 tambah y. So kat sini kita ada du dy. Kita ada du dy. This one. This one. Kita ada du over dy sama juga dengan differentiate ni pada y. So sini kosong, kat sini dapat 1. Sama dengan 1. Jadi kat sini du sama juga dengan dy. Jadi du sama juga dengan dy. Ganti kat sini. Nampak tak kat sini? Gantikan. Okey. 1 lah. Okey, ni integration. Okey, ni saya bawa balik. Okey. Now kita nak gantikan. 1 tambah y gantikan dengan u. Ni dapat u. This one satu-satu lah. dy dah jadi du. Kat sini dah jadi du. Okey, ni adalah integrate 1 per u du sama juga dengan ln u. Okey, ln u. Ln u tu apa? U tu ni. Okey, ni. So, sama juga dengan ln this one. So, sebab kita nak kita moduluskan dia sebab kita nak yang nilai dia yang sentiasa yang positif. Okey, jadi ln u.
Dah saya letak sini lah, lawan U. Itu yang consider yang positif. Sebab tu yang ni boleh terus kita direct. Sekejap dia dah jadi ni. Sekejap. Sebab dia lari. Maksud juga, sekejap sorry. Sekejap. Okay. Jadi, kat sini tadi kan? Okay, maksud je lah. Jadi untuk lon U ni, dia jadi apa? Yang ni, kita jadi lon U tu sebab dia kita pakai substitution. This one substitution sebenarnya. Dia substitute, you dapat macam ni. Cuma kalau kita dah mahir, kalau kita dah nampak bentuk fraction, differentiate yang bawah, dapat ke atas, terus kita lonkan dia. Okay. Jadi sekarang, kita punya yang ni, saya copy lagi sekali, copy. Jadi yang ni, you tak boleh simply pakai substitution. This one. This one, you tak boleh simply pakai substitution. Tengok kat sini, Y kat sini. Ini Y kuasa 2 kan. Y kuasa 2. Ni saya just nak tunjukkan Y kuasa 2. Sini dia tolak. You tak boleh simply pakai ni. Okay, 1 ni kuasa 2. Okay, 1 sama dengan ni. So sekarang yang ni, you differentiate daripada Y, you dapat tolak 2Y kat sini. Tolak 2Y. Tolak 2Y. Jadi kat sini macam mana you nak relate dengan ni? Tak boleh. Ya, kat sini tak ada. Y kat atas. Ada tak Y kat atas? Y dy. Tak boleh. Sebab tu tak boleh pakai substitution. Dan dia bukan simply boleh jadi lon macam ni. Dia tak jadi ni. Kita tak boleh nak mergekan dengan yang atas ni. Tak boleh. Jadi tak boleh pakai tak boleh pakai ni substitution ataupun direct lon macam tu lah. Okay. So kita pakai apa? So kita kena pakai apa? Apa metod yang kena pakai untuk cari lon ni? Pakai partial fraction. Okay, so kat sini pakai partial fraction. Daripada sini, okay, kita pakai partial fraction. Sebelum tu, kita cari dulu dia punya, ni. Cari dulu dia punya, ni dia. Yang ni sama juga dengan kita ada, ada 1 minus y, 1 y positive y. 1 minus y, kemudian kat sini kita ada y, tadi 1 minus kan, so y positive y. Baik, ini bila kita kembang, kita akan dapat ni balik lah. Jadi yang ni sama juga dengan, kalau kita tukar dia dalam bentuk partial fraction, kita akan dapat this one. Saya cepat sikit. Copy, so kat sini kita ada ni, kemudian kita tambah dengan ni. So kita ada satu yang ni, satu lagi ni. This one kita ada A, kat sini kita letak B. Okay. So now kat sini, okay, sama ni, this one. So kita samakan kalau kita sama bawah, kita akan dapat inilah kan. Okay. So daripada sini, step yang seterusnya adalah dengan kita samakan pembawah dia. Jadi kat sini jadi 1, okay, sama juga dengan, maknanya darat silang lah. Okay, so kita ada A, kita akan darat dengan ni. Okay, copy. Kemudian plus dengan B. Okay, so B. Lepas kita dapat ni. Tadi plus, A plus ini B minus 1. Okay. Dan kat sini, buat assumption. Di mana katalah kita ada Y sama juga dengan minus 1. Y minus ataupun Y minus 1 dulu. Kalau Y minus 1 kat sini akan dapat kosong. So kat sini akan jadi
So dia akan jadi apa? Kat sini dah jadi kosong. So yang tinggal adalah ni minus y. Minus dengan minus jadi posisi. Jadi 1 equal to b. Equal to b. Okay, jadi b dia sama juga dengan dia dapat b sama juga dengan 1/2. Okay. Next kita gantikan apa? Copy. Sekejap. Bukan pula. Okay, next kita gantikan y sama juga dengan 1 pula. Kalau sini pula 1, sini kosong, kat sini akan jadi 1 sama dengan 2a. Dapat 2a. Jadi kat sini, you dapat a dia pun setengah juga. Dapat setengah. Sorry. Dia pilih sini. 2b. Okay. Kat sini. So kat sini you akan dapat, okay. Dia punya. So kat sini dapat a dia sama juga dengan 1/2. Okay, dah dapat ni, baru kita gantikan kat sini. Ni kan sama dengan ni kan. Okay, jadi yang ni dah jadi this one. Okay. Okay, this one. Ni integratekan dia. Kat sini jadi 1/2. So kat sini jadi 1/2. So boleh letak 1 kat sini. Kat sini dy Okay. Kat sini 1/2. So ni pun 1/2 juga. Okay, so terpulang pada awak sama ada nak buat 1/1 ataupun boleh letak 1/2 tu kat luar. Okay, so boleh letak kat sini 1/2. Okay, kalau nak buat 1/1 pun boleh. Saya tunjukkan 1/1 lah supaya awak senang tengok. Katalah kat sini you ada ni dy over dx. Sini pun ada dy. Okay, so yang ni. Okay. So kat sini 1/2. Saya letak kat luar 1/2. Di sebelah pun you ada 1/2. Dia sebenarnya masuk kat atas sini 1/2. Okay, tapi kalau kita nak letak dia kat luar pun boleh. Untuk senang kita buatlah 1/2. Okay, a dan b 1/2. Jadi yang ni bila you integrate dia, integrate 1 dengan 1 tolak y, kat sini akan dapat negatif 1. Kat sini 1. Jadi kena letak sama juga dengan sama juga dengan negatif 1/2. Okay. 1/2. Okay. Negatif 1/2 ln. Okay. Negatif 1/2 ln. Okay. 1 tambah y ni. Okay. Kat sini 1 tambah y. 1 tolak y. Kemudian this one sama juga 1/2. Okay, this one tambah ni dia punya syak 1 kan. So sini tambah 1/2 1 tambah y. Okay. Okay, jadi kalau kat sini, kalau you perasan, kat sini kan dia tolak, sini tambah. So kalau kita nak ni kalau kita naikkan dia, okay, tak apa, cycle macam ni dulu, kita masuk dalam soalan ni dulu sebab nanti kita boleh naikkan dia dekat sign. Jadi sekarang ni saya pindah dia dulu, saya dapat dia kan kat sebelah. Okay, kita dah dapat ni tadi kat sebelah. Okay, saya masuk kira balik sini. Jadi 1 tolak y ni kan, ini boleh sama dengan ni. So just masukkan ni.
Sekejap saya copy lagi sekali. This one. Copy. Dekat sini you dapat okay. Saya buat kecil lah. Okay. So ni sama juga dengan yang ni saya nak tukar susunan dia. Ini tambah kan, ditolak. Jadi yang ditolak ni saya nak buat dia ke sebelah ni. Jadi tak ada masalah kedudukan dia. Untuk senang you tengok. Okay. Jadi daripada sini saya nak pindah yang ni duduk depan. Okay, yang ni kat sebelah. Kemudian integrate sin x, kita akan dapat negatif. Okay. Negatif cos x. Okay, negatif cos x. Negatif cos x. Okay. Kemudian kita kena pluskan dia dengan C. Okay. Kemudian kalau semua ni saya darabkan dia dengan 2. Semua darabkan dengan 2. So saya akan dapat, okay, ni copy. Kalau saya darabkan semua dengan 2, ni akan tak adalah 1. Ni pun darab dengan 2 jadi 1. Ni jadi 2, sini jadi 2. Kat sini pun jadi 2. Okay, dan saya simplifiedkan lagi bentuk dia ni. Okay, this one law ni saya combine. Sebenarnya ni tolak. Dia akan jadi sama juga dengan law ni. Copy. Kalau ditolak maksudnya dia akan jadi bahagi. Bahagi. Dia akan jadi bahagi. Okay, so kat sini akan jadi bahagi. So dia bahagi, so kat sini akan jadi sama dengan ni. Okay, copy. Okay, so kat sini, okay, dia dah jadi macam ni, dia bahagi. Okay, now saya nak hilangkan hilangkan ln ni. Okay, hilangkan ln tu. So saya dapat, okay, kat sini. Sekejap, saya tulis balik. Copy. Kat sini semua akan jadi akan jadi eksponen. Okay. Eksponen, sekejap. Right. So kita akan jadi eksponen kuasa kat atas ni. Okay. Kat sini, kalau saya nak simplifiedkan dia lagi, saya akan dapat dia dalam sebutan ni. Saya akan dapat dia sama juga dengan ni. E kuasa C. Saya buat lagi satu. Ni. Ni darab. Okay. So kalau kita simplifiedkan dia, kita dapat dalam sebutan macam ni. Ni. Dan E kuasa C. Okay. Boleh nampak? So EAC adalah constant. Jadi kita boleh assume dia sama juga dengan A. Copy. So kat sini kita jadi sama juga dengan A. Sekejap ya. Bagi saya semak sekejap. Okay, so kat sini saya naikkan 2 ke atas. So saya dapat ln Y, tolak ni. Tolak 2 cos X dan tambah 2C. This one bahagi, saya dapat tolak 2C ni. So kalau kita nak 1 per Y kat sini, answer dia. So kita akan dapat kat sini eksponen E kuasa ni. E kuasa C adalah constant, so boleh letak kat sini. Okay. Okay, kemudian dia ada bagi apa? Okay, so maknanya yang ni kita boleh apa? Okay, kejap. Kalau tak nak pecah pun boleh lah. Kalau tak nak pecah pun boleh sebab nak samakan dengan soalan ni pun boleh. Kalau tak nak pecahkan, just remain macam ni. Okay. Pun boleh. Tapi kita sekejap.
sekejap, nak remain boleh, tak remain pun boleh. Katakanlah saya try bagi dia bentuk macam ni, okay. Saya simplify macam ni, okay, tak apa. Kemudian saya nak dia ada bagi ni kan, initial condition kan. Okay, so ada initial condition y0 to 0, this one, initial condition dia. Copy. Now dia punya initial condition, mana dah tadi? This one. So dia punya initial condition dia bagi, this one, y0 sama 0. Jadi kita consider kat sini, ni dah tak ada, sekejap. Yang ni, setelah saya simplifikan dia, edit, copy. Ni maknanya saya dapat ni. Y. Okay. Sekejap setelah ni, sekejap cut. Okay, dah sebetul macam ni. Okay, kalau kita gantikan Y sama juga dengan Y kosong, X kosong, Y kosong. Sekarang Y kosong ni dapat 1, kat sini adalah 1. Okay, sama juga dengan. Kemudian X kosong, cos kosong 1. Jadi E negatif 2. Jadi A dia sama juga dengan. Jadi A. Ni dalam sebutan negatif. Agak complicated sikit kan? Sorry lah. Tak apa. Saya follow ikut jawapan dia ni lah. Sebab kalau cos kosong 1 jadi E kosong negatif 2. So boleh juga mana-mana lah. So kat sini copy. Okay. So kat sini cos kosong 1 ni dapat negatif 2. Okay. Lepas tu yang ni kita nak A, jadi A bawa kat sini dia akan jadi sama juga dengan, jadi A kat sini sama juga dengan E power of 2. Kuasa dia bawa kat sini positif kan. Dia akan jadi turun bawah, so naik ni dia akan jadi A power of 2. Jadi macam ni. Okay, kalau kita gantikan balik dalam ni. Okay, dah ganti balik. Copy. Jadi A tadi kita dapat apa? Ni, gantikan ni. Copy. Okay, E power of 2 tu ni. So kalau kita simplifykan dia, okay. Kalau kita simplifykan dia, kita akan dapat, saya ambil ni lah. Copy. Dekat sini 2. Yang atas, okay, so dia dapat. Okay. So kita dapat E cos 2. Sama je kan? Kalau you perasan yang ni, kalau you naikkan ni eksponen, dia akan jadi eksponen 2 E cos 2 pun boleh. Jadi sebenarnya terpulang sama ada nak macam ni pun boleh ataupun nak macam ni. Cuma kalau nak achieve dekat jawapan, katakanlah yang ni selepas saya ni, kalau selepas saya ni kan, kalau saya tak ni, you boleh assume masuk kat sini terus lah. Sebab ni nak cakap boleh dapat jawapan yang sama. Maknanya kat sini you considerkan ni pun boleh terus. Copy. You considerkan, alamak, tak sempat nak masuk homogeneous ni sekejap. Sebab pergi buat ini lama sangat ni. Sekejap So kat sini you akan dapat, kat sini dia copy. Okay, kat sini you copy, you akan dapat sini ln 1 ni Y kosong jadi ln 1. Ln 1 sama juga dengan kosong. Di sini dapat ln 1. Cos kosong kat sini dah akan dapat tolak 2. Okay, sama juga dengan 2C. Ataupun kat sini nak assume dia constant pun boleh je. Tapi buat dulu yang ni sama dengan 2C. Okay.
now kat sini ln 1 sama juga dengan kosong. Sekejap maksud saya kat sini tadi bila you dapat 2C ni you boleh kongsi, katalah 2C ni kita boleh kita boleh assume dia satu constant yang lain. Katalah 2C ni, ni kita boleh assume dia copy sebagai A. Setelah kita assume dia sebagai A, macam dia adalah constant sebagai A. So kat sini kita akan dapat A lah kat sini. Okay, A. Kemudian kat sini kita ada ln kosong sama juga dengan 1, copy. Ln 1 sama juga dengan kosong. So this one kita akan dapat kosong. Jadi A kat sini kita dapat sama juga dengan 2. Jadi A kat sini sama juga dengan 2. Okay, so A kat sini kita dapat sama juga dengan 2. D yang ni kalau kita gantikan balik dalam persamaan ni, so kita akan dapat, ni copy. So kita akan dapat, macam ni lah. Proses A dia 2. Cuma kalau katalah yang ni tadi nak tukar kedudukan dia sebab ni negatif kan. Ni nak letak A kat depan pun boleh. Jadi A sama juga dengan ni pun boleh. Jadi kat sini bila you cari nilai A tadi, jadi kat sini jadi A sini, A tolak 2, katalah sini A tolak 2 pun boleh juga. Mana-mana. Okay. Kalau ni, so jadi bila you masuk balik, you dapat 2 tolak dengan ni pun boleh. Tak ada masalah, dia cuma kedudukan sahaja. Okay. So daripada sini, maknanya kat sini tadi, you assume tolak 2C tadi tu. Sekejap. Ni. You ada tadi, you dapat 2C. Ni kita consider 2C constant. 2C sama juga dengan A. Dia boleh buat bawah tu. So you akan dapat ni. So maknanya, mana tadi answer dia? Law ni, okay. Jadi sama ada nak dapat macam ni ke ataupun macam ni pun mana-mana lah. Tapi saya rasa yang ni kalau dia tak nak tukar daripada ni pun boleh, nak tukar pun boleh. Maknanya dia akan dapat jawapan yang sama juga. Okay, ada soalan nak tanya? Boleh ikut? Boleh? Ada soalan tak? Okay. So kalau tak ada, kita masuk sikit lagi homogeneous equation. Okay, saya dah terlambat sebenarnya. Okay. So homogeneous equation. Okay, now kita ada, tadi separable dah habis. Now kita masuk homogeneous equation. How to identify? So the general form of first order differential equation, dy over dx equal fxy, this one first order. Then the equation is called homogeneous equation if, kat sini f delta x, lambda x, lambda y equal lambda n fxy. Okay, for every real value of lambda. Okay, dia macam ni sebenarnya. Katalah dia bagi soalan dia bagi dalam bentuk first order. Okay, dy over dx equal fxy. Bila kita nak tentukan expression ni ataupun function ni dia adalah homogeneous equation ke tidak. Okay, so kita akan test dekat fxy dia ni. Satu persatu. Jadi kat sini katalah saya test fxy, macam mana nak test fxy dia? Kita akan letakkan x dia ni dengan lambda x. Kita gantikan dalam fxy dia ni, yang mana x sama juga dengan lambda x. Y sama juga dengan lambda y. Nanti yang ni you masuk dalam function yang dia bagi. Okay. X dengan lambda x, y sama juga dengan lambda y. Gantikan dalam persamaan tu. Bila you lepas you gantikan, you kena faktorkan lambda n ni duduk kat luar supaya dia dapat balik fxy dia ni. So bila dia dapat balik fxy dalam bentuk macam ni, lambda n fxy, yang ni kita kata dia adalah homogeneous equation. Degree berapa dia akan merujuk kepada lambda n. N kat sini merujuk kepada degree berapa. Okay. Jadi saya tunjuk. Okay, kemudian
Okay, sebelum kita pergi kat method dia, saya tunjuk dulu dia punya contoh. Okay, this one. Okay, saya tunjuk dulu dia punya contoh. Okay, kita tengok contoh yang pertama. Determine whether the equation are homogeneous or not. Okay. Okay, kejap Sebab ni dah solution terus kan. Okay. Saya pergi dekat, apalah, masuk terus lah homogeneous. Okay, sebelum saya tunjuk ni. Kita masuk dulu method for solving homogeneous equation. So, determine whether the equation is homogeneous or not. Okay, first kali kena tentukan tu. So, the homogeneous equation can be written in the form of dy over dx equal msy over nsy. Okay, kalau function tu dia bagi dy over dx, you kena bentukkan function tu supaya jadi dalam sebutan quotient. Quotient dia kat sini sama juga dengan mxy over nsy. Kena bentukkan macam ni. Ni adalah bentuk, kena bentukkan macam ni dulu. Lepas tu baru kita test dia. Sama dia adalah homogeneous equation ataupun tidak. Okay, tapi first kali soalan bagi kita kena bentukkan dalam sebutan dy over dx. Kat sini mesti satu dy over dx sama juga dengan msy over nsy. So the differential equation is said to be homogeneous if msy and nsy are both homogeneous function of the same degree. Okay, bila kita dah bentukkan dia dalam bentuk fraction macam ni, kita akan testkan MSY ni letakkan X dengan lambda X, Y dengan lambda Y. Jadi kat sini ni nanti, okay, kita akan make sure kita akan dapat, okay ni, bila kita test, okay, kita akan test dia, okay, kita akan test dia ni, kita akan test dia supaya, sekejap, dia kena macam ni. Yang ni maknanya saya akan test dia ni MXY dia ni dengan NXY dia ni. Okay ni. Okay. Copy. Okay, saya letak kat sini. Di mana MXY dia ni bila you gantikan dia dengan lambda apa? Lambda X, this one lambda Y. This one lambda Y. This one pun sama ni. Mana ni? Okay, lambda ni, this one pun lambda ni. Okay. Dia sama juga dengan bila yang ni bila you gantikan dia. Okay. Maknanya bila you gantikan dia, you boleh bentukkan dalam sebutan lambda ni dah tak adalah, maknanya yang ni. Okay, dia akan jadi dalam sebutan macam ni, lambda power of n. Kat sini n. Ini pun sama. Okay. Maksud apa yang saya nak kata kat sini, the differential equation is said to be homogeneous if mxy and nsy are both homogeneous function of the same degree. Maknanya bila kita test dekat m ni, kita dapat lambda n versus mxy. Kemudian dekat n pula kita dapat kita gantikan, kita dapat lambda n nsy. Kalau macam ni, okay, maknanya dua-dua adalah homogeneous, kemudian degree dia sama, maknanya n dia sama. Okay, baru kita kata persamaan tu adalah homogeneous equation. Okay, baru kita kata persamaan dia adalah homogeneous equation. Daripada di function dia bagi, you bentukkan, kemudian you testkan MSY ni dengan lambda X, lambda Y. You dapat ungkapkan dalam sebutan lambda N MSY. Kemudian yang ni pun, bila N ni, you test dia, you dapat bentukkan lambda N versus Y. Lambda N NSY ni. So kalau dia sama, homogeneous, dan dia function sama, maknanya function tu adalah homogeneous. Bila baru kita kata dia overall dia adalah homogeneous. Bila kita nak conclude. Okay, kalau dia adalah homogeneous, okay, step yang seterusnya, kita kena pakai step yang kedua. Use substitution y equal vx dan juga daripada sini dapatkan dy over dx. This one you differentiate y dapat dy over dx and then vx ni adalah byproducts. Kena solve dia pakai product. Maknanya katalah you kekalkan v, differentiate x dapat satu, dapat v kat sini. Kemudian you kekalkan x pula, differentiate v dapat x dv dx. Okay, so you akan substitute ni
in the original differential equation. Maksudnya daripada soalan yang dibagi tu. Yang ni yang you cari, you akan masuk kat sini. Okay. Hence kat sini, M dan N are divided by X power of N, di mana N degree ni when substitute ni. Sebelum you nak substitute ni, okay, apa gunanya kita tentukan dia tu adalah homogeneous, kemudian pada degree berapa. Tujuannya adalah kalau dia adalah homogeneous, nanti setiap M dengan N ni dia akan bahagikan dengan X power of N dia. Dia akan bahagikan. Okay. Selepas dah bagikan dengan X power of N, mana N ni merujuk kepada degree berapa. Okay, baru kita substitute dia punya V sama juga dengan Y per X. Kat mana dapat V sama dengan Y per X ni? Daripada sini. Y sama dengan Vx. So kalau kita nak gantikan V jadi Y per X kat sini. Ini kita akan ganti dalam persamaan ni. Okay. Kemudian bila dah gantikan, okay, baru kita boleh solvekan dia. Solve dia cara macam separable tadi. Yang mana kita separate both side, okay, kedua-dua belah bahagian tu, kemudian baru kita integrate. Maknanya dah pakai method separable. Okay, so saya tunjuk contoh. Kemudian kalau dia ada initial condition, maknanya dia suruh cari constant tu lah. Alright, so saya tunjuk contoh dulu. Determine whether the equation are homogeneous or not. Okay, ni dia function dia bagi. Yang ni dia dah bagi dalam sebutan quotient. Jadi tak perlulah tukar dia. Jadi boleh ambil terus. Tapi kita kena test dulu. Dia punya ke atas adalah MSY, kat bawah adalah NSY. So kita test dulu dia punya setiap expression ni berapa homogeneous, berapa degree dia. Okay, kat sini kita ada MSY equal XY. Dan kita gantikan X ni dengan lambda X ni pun lambda Y. Kat sini kita dapat lambda X, lambda Y. Kemudian kat sini kita dapat lambda dengan lambda, kita dapat lambda kuasa 2. Yang ni kita dapat darab dengan SY. Kita faktorkan dia. Kemudian XY ni kita gantikan balik dengan MXY. This one. So kita ada lambda square MSY. So kat sini MSY is a homogeneous function of a degree 2 ataupun with degree 2. Okay. So dia adalah homogeneous equation with degree 2 ataupun of degree 2. Next kita test untuk N pula. N XY, so kita gantikan X dengan lambda X, Y lambda Y. So masukkan lambda X square, lambda Y square. Kemudian kat sini kita simplifykan bentuk dia. So kita boleh faktorkan lambda X, lambda square ni kat luar. So kita dapat kat sini kalau you perasan, maksudnya sampai step kat sini, you boleh faktorkan lambda tu. This one maksudnya you boleh faktorkan lambda ni. Copy. So you boleh faktorkan lambda ni. Okay. So this one kalau you faktorkan lambda ni, you akan dapat macam ni lah. Okay. Sekejap saya ni. Okay. Okay, this one kalau you faktorkan lambda ni, so you akan dapat ni. MXY ni XY, ganti balik. Now you nampak this one adalah NSY is a homogeneous function of degree 2 juga. Sama, ni lambda X MXY, ni lambda square MXY, this one lambda square NSY. So kalau dua-dua ni sama, maksudnya dia adalah homogeneous, degree dia sama. So kita kata therefore the function is homogeneous equation. Ni dia punya test cara ni kita nak tentukan di homogeneous equation. Yang ni yang part yang pertama yang ni tadi. Yang ni yang explain tentang yang ni tadi. Okay, kita kena determine whether the equation homogeneous or not. So nak tentukan dia, ni cara dia. Okay, sama juga dengan yang ni. Okay, ada contoh lagi. Okay, dia bagi contoh ni. Okay, dia bagi dalam function dy over dx ni, kalau tengok dia bukan totally bentuk fraction lah. Ni. Jadi apa yang you perlu buat, you kena bentukkan dalam bentuk fraction. Macam mana nak bentukkan bentuk fraction, samakan pembawah dia ni. So you dah dapat dah bentukkan fraction, atas MXY, bawah NSY. Cara yang sama, test. Sekarang MXY sama dengan ni, NSY sama juga dengan ni. Okay, kemudian gantikan lambda X ni dengan function ni, kemudian this one gantikan lambda X, lambda Y ni dengan ni. Okay, so kat sini kalau you perasan, yang ni lambda X, lambda boleh cancel, dapat lambda XY juga. Okay, so kat sini kalau perasan, kita boleh factorize lambda ni duduk kat luar. Sama dengan ni. So kita dapat lambda MXY. So kat sini kita ada lambda 1 lah kan. Jadi maknanya kita kata MXY is homogeneous function of degree 1. Tengok kat sini pula lambda XY sama dengan X.
gantikan lambda X ni dengan X ni dengan lambda X, so kita dapat lambda X. So kat sini pun kita dapat lambda 1 kuasa N. Biasa orang tak tulis lah, cuma ni apa, nak suruh nampak. Okay. So normally kita tak payah tulis. Jadi nampak dia sama. Jadi kita kata ni pun homogeneous function of degree 1. Baru function ni. Kalau dia homogeneous, baru kita boleh selesai pakai homogeneous equation. Okay. Okay, next. Sekejap nak bagi masuk yang bawah tu. Masuk juga, tak apalah, nanti saya adjust sendiri. Jadi therefore yang atas ni lah, dia adalah homogeneous equation. So then, solve the given equation. Okay, ni dah masuk dia punya penyelesaian dia. Okay. So kalau you tengok kat sini, dia bagi dy over dx sama juga dengan sy over x square plus y square. Okay. So soalan ni sama macam yang pertama tadi. Sama yang pertama tadi. Jadi saya tak perlu nak tunjuk ni lagi lah. So kita dah tahu dia adalah homogeneous equation. So bila dia adalah homogeneous equation, so kita akan masuk solution yang seterusnya. Step yang kedua daripada sini tadi. Yang ni kita dah settle, so kita akan masuk kat sini. Step 2, 3, 4 dan seterusnya. Okay. So kat sini you ada, sekarang you dah tahu dia adalah homogeneous equation. Degree berapa? Degree 2. This is very important. Yang ni paling penting. Degree berapa? Degree 2. Maknanya kat sini, dia kena bagikan. Now step yang kedua, divide m and n by x power of 2. Okay. X kat sini merujuk kepada dia punya dy over dx. Yang independence kat sini. Independence variables dia, x. Kalau sini dy over dt, kat sini jadi t kuasa n lah. Sekarang di dy over dx. So x dia kena bahagikan dengan x power of 2. 2 kat sini merujuk kepada degree 2. Okay, jadi step yang seterusnya, dia kata m dengan n kena divide by x power of 2 lah. Yang ni you divide by x over 2, you akan dapat y per x. Kat sini x square over x square dapat 1, ni dapat y over x square kat atas. Okay. Okay, step yang seterusnya baru kita substitute v dengan y per x. Jadi nampak kat sini y per x, you substitute, you dapat v. Kat sini pun plus 1, kemudian di sini you substitute, dapat v square. Sekarang dari sebutan yx dah jadi v, dalam sebutan v. Okay, now kat sini pula kita kena substitutekan dia. Kita tahu tadi y sama juga dengan v per x. Dia asal dia ni, tadi kita ada, okay, sekejap. Ni asal dia tadi, okay, saya tulis balik kat sini. Asal dia tadi, tak boleh nak ni. Saya masuk sini. Jadi y sini, so kat sini ada y sama juga dengan vx. Okay. Asal tadi kan gantian dia sama dengan y sama juga dengan vx. You nak ganti kat sini, jadikan v sebagai tajuk y per x. Kemudian daripada sini y sama dengan vx ni, you kena cari dy over dx. So you dapat tadi v sama juga dengan y, differentiate x, you kekalkan v, you dapat v. Kemudian ni differentiate v pula, you dapat x dv dx. So yang ni you akan ganti dekat ni, dy over dx ni. So dy over dx ni gantikan dapat v tambah x dv dx. So kat sini function awak dah jadi dalam sebutan v dengan x. Daripada asal tadi adalah yx kan. Kalau you perhatikan, kenapa kena buat macam ni? Jadi cuba awak tengok. Kalau soalan macam ni, kalau you nak pakai separable, boleh ke you nak separate sebutan y ni? Tak boleh. Sebab tu bukan semua function adalah separable. Sebab tu dia ada dia punya type dia. Okay, ni boleh selesai pakai separable. Yang ni boleh selesai pakai homogeneous. Tu dia punya tu dia. Sebabnya dekat sini kita tak boleh pakai separable equation. Kita tak boleh nak separate y ni. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita ada homogeneous equation. Kita relate dia dengan homogeneous equation. So daripada sini, dari sebutan yx, kita dah ungkap dia bila kita substitute kan dia, kita dah dapat dalam sebutan v dengan x. Now kita dapat sebutan v dengan x. Okay, daripada sini, okay, kita akan separatekan sebutan v dengan sebutan x. So kalau tengok, perhatikan,
V ni kita akan pindah ke sebelah kanan. Okey, yang ni you pindah sebelah kanan, so saya dapat ni. Okey, kemudian yang ni saya saya simplifykan dia, so saya dapat dalam sebutan macam ni. Semua saya darab dengan ni. Saya dapat macam ni. Jadi yang ni simplifykan lagi, V tolak V 0, so yang ni dapat tolak V plus darab dengan V square dapat minus V square. Dapat dengan ni. So sekarang daripada sebutan ni saya dah simplify dapat macam ni. So kalau you tengok kat sini, boleh tak you nak separate sebutan V dengan X? Yes, boleh. So maknanya sebutan V boleh duduk sebelah X duduk sebelah kanan. Okay. Daripada sini, kita separatekan dia, kita dapat bentuk macam ni. Okay. 1 plus V square over V square dV, kemudian this equal minus dx over V. Okay, dah separate dua-dua belah bahagian, kena differentiate both side. Ni differentiate. So you differentiate, yang ni macam mana nak ni, you kembangkan lah. Yang ni 1 over V ni, yang ni dapat yang ni, dV. Ini saya kembangkan ni, dapat 1 per V equals 3 tambah V equals 2 ni dapat 1 per V, dV. Kemudian equal minus, okay, this one dapat 1 per X dx. Dan kemudian kita differentiate both side. Okay, this one bukan differentiate, integrate both side. Kita integrate both side. Kat sini, okay, kalau you nak nak integrate, sukar untuk you integrate, jadi tukarkan bentuk dia. Jadi 1 per kuasa 3 dapat V kuasa negatif 3. Kat sini kenapa tak boleh pakai log? Sebab you differentiate bawah, V kuasa 3 differentiate, you dapat 3 V kuasa 2. Kat sini 1. Jadi bukan pakai substitution. Tapi kat sini, you pakai substitution. Differentiate V dapat 1. Terus dapat ln V. Ataupun ni differentiate 1 per V dV dapat ln V. Kat sini tak boleh. You kena pakai power rules lah. Okay, kat sini maknanya tolak 3 tambah 1 jadi tolak 2. Okay, tolak 2 per dengan tolak 2 ni. Per dengan tolak 2. Jadi sini V tolak 2 letak kat bawah jadi V kuasa 2. Yang ni integrate dapat ln V. Yang ni pula integrate dapat tolak ln X plus T. Okay, so kita dah solve dia punya integrate. And then kita simplifykan bentuk dia. Susun mana ln ni bawa kat sebelah ni. Jadi yang ni pindah kat sebelah ln X pindah sebelah kiri jadi positif. Dan tolak 2V ni bawa ke sebelah kanan jadi positif. Okay, ni negatif bawa kat sebelah jadi positif. Kemudian yang ni combinekan dia, ln dia jadi ni tambah jadi darab. Yang ni sama dengan ni lah. Kemudian kita gunakan V ni untuk substitution di dalam proses untuk kita selesaikan dia. Tapi final answer, jawapan akhir mesti dapat balik dalam sebutan Y dengan X. You tak boleh tinggal jawapan akhir dalam sebutan Y dengan X. Kalau you tinggal boleh tapi tak dapat markah penuh lah. Markah penuh adalah jawapan tu mesti dalam sebutan Y per X balik. Jadi kat sini V tadi gantikan balik dengan Y per X yang dapat. Jadi V kat sini gantikan dengan Y per X. So you dapat Y lah. Okay, kemudian sini gantikan Y per X. So kalau kita naikkan ke atas, kita dapat ni lah. Okay. Kemudian kita jadikan Y sebagai tajuk. Jadi nak naikkan ni eksponen ni. Eksponen kuasa ni. Jadi EC kat sini adalah constant. Jadi boleh assume jadi sama juga dengan A. Jadi final answer awak, you akan dapat ni lah. Okay. Okay, ada soalan nak tanya? Okay. Okay, ada nak tanya? Boleh kot? Ada soalan tak? Ada soalan nak tanya? Okay. So kalau tak ada soalan, you boleh buat exercise ni kat rumah lah. Kat rumah. Maknanya lepas kelas ni boleh cuba buat exercise ni. Nanti kita bincang masa tutorial pun boleh. Buat tutorial atau waktu lecture lah nanti. Okay. Nanti kita akan tengok. Ni. So you boleh you boleh buat dululah. Boleh buat exercise ni. Okay. So
saya berhenti sampai kat sini dululah. Okay, so ada soalan tak nak tanya? Dia punya apa method untuk separable, you kena fahamkan dia betul-betul. Lepas dah faham, daripada homogeneous tadi, you akan guna pakai juga method separable tu. Tu pun selepas you buat substitution, baru you consider dia punya method separable equation tu. So ada soalan nak tanya? Boleh ikut tak? Ada soalan nak tanya? Ada soalan tak? Okay. Tak ada, madam. So kalau tak ada, saya berhenti kat sini lah. Okay. So saya nak you buat exercise yang dalam notes ni dan juga tutorial. Tutorial saya dah bagi awal dalam tu, so you boleh buat setakat yang you dah belajar lah. Maknanya you dah belajar separable dengan homogeneous equation. So boleh buat kat situ. So kalau tak ada soalan, saya berhenti kat sini. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Thank you, madam. Okay, madam.